Profesor Dr. Muhaya binti Muhammad yang merupakan pakar bedah lasik dari Prince Court Medical Center, juga merangkap pengarah perkembangan peribadi dan profesional ACMS di Kepala Batas Pulau Pinang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Siti. Alhamdulillah bersama kita ya. Syukur pada Allah. Di penghujung 2010 dan di ambang 2011 dan topik kita pagi ni juga nak bercakap tentang azam tahun baru 2011 ya. Jadi bila sebut pasal azam, semua orang nak berazam kan. Tapi tinggal lagi capai tak capai je Prof ya. Bila kita tak ada azam, orang kata kita tak ada matlamat, tak ada misi. Betul. Tapi saya kira kalau buat azam tak capai, sama juga macam orang tak ada misi. Betul. Jadi mungkin di awal ini Prof, silakan. Terima kasih Siti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua para pendengar. Hari ini saya pilih untuk cakap tentang azam walaupun ada 2-3 hari lagi Siti. Tetapi cuma saya nak tanya diri saya dan semua para penonton, bagaimana agaknya tahun 2011 dibandingkan 2010? Sebenarnya kita boleh beri jawapan kita sendiri. Tahun depan dengan tahun ini akan sama saja, tidak akan berubah. Betul. Apa ada pada angka 1/1/2011? Apa ada pada angka? Kerana angka itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang penting minda kita, pemikiran kita, pola fikir kita. Jadi kalau kita nak tahu apa akan berlaku pada tahun depan, ataupun tak payah tahun depan Siti, besok hari, apa akan berlaku esok hari bergantung kepada minda kita hari ini. Apa yang berlaku kita hari ini berdasarkan minda kita semalam. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sentiasa mengatakan kita mesti lebih baik esok pada hari ini. Kan? Jadi kenapa saya sebut topik ini? Pasal di mana-mana seluruh dunia, New Year Resolution, azam tahun baru, orang pun tulislah azam nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Lepas tu mungkin minggu pertama bercakap, lepas tu balik asal semula. Tahun depan hujung 31 Januari 2011 tulis lagi. Jadi saya nak guna kata-kata ni. Ada orang dia hidup selama 70 tahun. Tetapi ada orang hidup 1 tahun 70 kali. Apa tu? Okey. Kalau orang hidup 70 tahun, berarti tiap-tiap tahun berbeza. Tiap-tiap tahun peningkatan. Tiap-tiap tahun makin dekat dengan Allah. Tiap-tiap tahun akhlak makin bagus. Akidah makin bagus. Semakin amanah. Semakin baik. Semakin husnuzon. Dan menuju ke arah husnul khotimah. Tetapi orang hidup 1 tahun 70 kali. Tahun ini, tahun depan sama, tidak ada peningkatan. Sebanyak 70 kali. Dan kita tahu pokok yang tumbuh ialah pokok yang hidup. Pokok yang tak tumbuh, pokok yang mati. Jadi kalau kita ni tak bertumbuh, tak bertambah baikkan, maka kita macam orang yang mati. So yang kita kata, kita hidup ni kita mesti, saya menjuru diri saya samalah ya. Kita menjuru diri kita ni, kita mesti ada visi, macam Siti kata tadi, visi. Dan kita mesti ada tujuan, dan mesti kita ada sasaran. Apakah visi? Visi ialah macam vision. Apa kita nampak kita akan jadi pada masa hadapan. So visi kita ni, mungkin kita ada visi kita mungkin setahun lagi kita kat mana, 3 tahun kat mana, 5 tahun kat mana, 10 tahun kat mana. Tapi yang paling penting visi, bila saat sakratul maut kita. Sebenarnya kita, saya cakap ni orang pelik dilahirkan untuk mati, bukan. Dilahirkan di antara kita lahir sampai kita mati tu, itu berlakulah ke proses kehidupan. Di mana proses kehidupan tu kita ada fokus kita, erti kehidupan, etika kehidupan semua ada. Tapi yang menuju yang penting, yang akhir tu sakratul maut kita. Kalau kita hidup setiap hari, fikirkan macam mana kita nak mati, insya-Allah orang semua akan baik. Jadi kita punya visi apa? Husnul khotimah. Itulah tujuan kita orang-orang Islam yang insya-Allah menjadi mukmin semuanya, husnul khotimah. Jadi bila kita visi nak husnul khotimah, maka kita menjaga semua perbuatan, perkataan, pemikiran, apa kita hubungan dengan Allah, dengan manusia, semua cara kerja ke arah itu. Itu visi kita. Dan tujuan hidup kita untuk apa Siti? Tujuan kita ni mengenal Allah. Kerana akhirnya nikmat paling besar di akhirat nanti bukan di syurga itu, tapi melihat wajah Allah.
Jadi kalau kita tahu kita datang, roh kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya kalau kita lihat siapakah yang memberi kita makan selama ini, siapa yang memberi langit, udara, kenikmatan yang kita sekarang. Tentu kita hendak jumpa orang, zat yang memberi kita semua ini. Itulah nikmat paling penting kita nak tengok. Jadi kalau kita punya visi, kita punya tujuan untuk mengenal Allah, dan dalam proses itu kita harus berinteraksi dengan makhluk Allah yang hidup, yang tak hidup, semua makhluk ya, masa pun matahari, semua makhluk. Semua kita jaga dengan baik. InsyaAllah bila Allah panggil kita, dia perjalanan lahir sampai mati tu elok je hidup kita. Bila kita mati pun husnul khotimah, maka mencapailah tujuan hidup kita. Dan sasaran kita, maka sasaran tu bergantung kepada status kita. Kalau kita baru umur 5 tahun, mungkin masa tu sasaran nak dapat tadika sekolah mana, nak dapat jubah masa budak-budak kecil. Bila umur 12 tahun, mungkin kalau ibu bapa hanya sasaran nak PMR 5A, tu saja. Yang lain tak peduli. Itu yang tersasar. Bila sekolah menengah, tiap-tiap hari akan ada sasaran berlainan. Tetapi sasaran tu benda yang paling rendah. Yang paling tinggi, tujuan hidup kita. Inilah yang saya rasa Radio IKIM, Institut Kemahiran Kefahaman Islam Malaysia ni, yang akan membentuk minda dan membentukkan pemikiran. Bila kita bentukkan pemikiran Siti, maka berubahlah manusia itu. InsyaAllah. Sebab itu azam kita bergantung kepada pemikiran kita. Betul, sangat-sangat. Okey, terima kasih banyak. Saya tertarik tadi antara kata-kata Prof di awal tadi, hidup yang kita lalui hari ini bergantung kepada cara kita fikir semalam. Menarik sangat-sangat. Okey, kita nak alukan pendengar-pendengar kita. Mungkin ramai juga yang nak bertanya soalan, nak berinteraksi. Kita buka banyak soalan hari ini. Okey, boleh hubungi kami sekarang di 0362051500 ataupun boleh hantarkan SMS anda ke talian kami 39111. Cara nak hantar SMS, typekan IKIM, jarakkan, typekan daftar, jarakkan, typekan nama anda, koma, dan typekan nombor kad pengenalan dan hantar ke 39111. Itu bagi yang belum daftar. Dah daftar, terus saja hantar ke talian itu. Okey, kita rehat seketika Prof dan juga pendengar. Kembali dengan topik kita bercakap tentang azam baru. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi perubahan lah ya kepada hidup kita ya Prof ya. Baik dari segi orang kata bukan azam yang di atas kertas tu semata-mata. Betul. Tetapi ialah bagaimana tujuan kita. Betul. Tujuan dan kenapa kita dilahirkan. Tahulah kita ni pertama daripada alam roh. Di mana alam roh ni kita dah berjanji dengan Allah nak beriman. Lepas tu masuk ber alam rahim. Dalam alam rahim pula tak komplain. Tak mengeluh. Terima saja. Keluar menangis. Kan? Bila kita nak hidup macam ni, bila kita dilahirkan kita menangis, orang senyum. Kita nak hidup supaya bila kita mati, orang menangis, kita senyum. Jadi macam mana nak suruh orang senyum bila masa kita lahir memang semua akan senyum, kita memang menangis. Tetapi bila kita mati tu, kita nak, kita ni manusia wajib ke manusia haram? Kalau manusia wajib, bila kita mati orang akan menangis, kita senyum pasal kita dapat husnul khatimah dan nampak syurga masa sakratul maut, malaikat maut pun datang dengan baik, nyawa keluar macam daripada cerik. Kemudian roh kita diangkat dalam sutera yang wangi, nak angkat ke langit, 7 petala langit semua kita naik dengan mudah. Kita seronok. Orang menangis macam mana pun kita dah sampai matlamat kita husnul khatimah. Tapi kalau kita manusia haram, bila kita meninggal semua orang bergembira, kita yang menangis. Na'udzubillah. Okey, rehat seketika, sambung lagi ni. Sila. Cukup bermakna setiap patah Prof tu. Selepas ini kita kembali, insya-Allah. IKIM FM. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis, karena kemurahan-Mu. Oh Tuhan, satukanlah hati kami dalam menyintai, ridha atas pujian diberi, jauhkanlah kami. Tuhan berikan daku petunjuk untuk ku meniti
Alhamdulillah kita kembali bersama menerusi segmen Islam itu Indah bersama untuk slot suri ketika ini yang mungkin baru je buka Game FM tu bertemankan saya waktu ni Siti dan juga Profesor Dr. Muhaya binti Muhammad. Baik Prof, ada yang bertanya di SMS dah ketika ini. Katanya Assalamualaikum Prof, daripada Farah Najihah. Katanya bagaimana hendak mengekalkan azam? Kadang-kadang kita ni sedar tapi tak berdaya hendak mengekalkannya Prof. Betul. Yang pertama, orang tak kekal pasal dia tak ada fokus. Contohnya kita main bola tak tahu tiang gol kat mana. So pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sana. Tapi kalau kita ada gol kita, maka saya dah sebut banyak kali dah, kita mesti ada skrip kita. So saya cadangkan kita menulis untuk azam tahun depan. Dari segi kesihatan kita nak macam mana, badan nak berat macam mana, lemak banyak mana, saiz berapa baju, semua satu. Yang kedua, dari segi minda, mental kita, buku berapa buku nak baca. Macam Ustaz Fawaz sebut semalam, pelajar Malaysia belajar cuma 4 buah buku setahun, sedangkan di Jepun berapa puluh buku setahun. Dan yang Profesor Amerika Engku Aziz berapa puluh 70,000 baca buku. Macam mana orang yang baca buku tu lain orang tak baca buku. Sebab tu jadilah minda kita baca buku, tengok TV rancangan yang baik, radio yang baik, bercakap perkara yang baik. Jangan kurangkan mengumpat cerita orang tak mau ya. Yang ketiga, kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap okey, tahun ni saya nak sembahyang tetap tepat pada waktu, solat duha, solat tahajud, solat taubat, semua nak buat kalau boleh. Yang lelaki pun banyak lagi surau dan jemaah dan masjid. Yang keempat, dari segi hubungan kita. Hubungan kita dengan suami, dengan isteri, dengan menantu, abang ipar, jiran, orang gaji, tulis semua apa yang kita nak capai. Yang kelima, keuangan kita. Duit kita nak belanja ke arah mana. Tentukan kita simpan sikit, sedekah sikit, zakat, semua mesti buat. So bila tulis skrip ni, kita mesti 5. Saya cadangkan 5 A4 paper. Tulis start dengan cantik, laminate-kan. Pergi kedai laminate A4 size tu, taruh dekat sebelah katil. Kalau dekat laci, taruh dalam tu. Bangun pagi, baca. Nak tidur, baca. Fokus tu akan sentiasa ada. Bila kita ada fokus, bila kita baca dan kita penuh dengan emosi kita, seronoknya saya sekarang hidup bahagia dengan suami saya. Saya sentiasa memberi kasih sayang pada dia. Saya pun terima kasih sayang banyak. Anak saya semua solehah. Semuanya tepat pada waktu. Kami solat berjamaah berkeluarga. Kami mendapat rezeki yang halal. Tulis macam story, macam skrip kita. InsyaAllah bila kita baca tu, kita daripada minda sedar. Minda sedar ni kita conscious mind, kita pilih apa nak yang kita tulis tu sedar, dan subconscious mind ataupun minda segar kita akan terima. Maka kita akan activate sistem dipanggil reticular activating system sebagai Google search, yang bila kita type in perkataan nasihat, kita akan nampak suasana, orang, peluang, barang, semua nampak benda ke arah yang kita hendak tu. So bila kita baca setiap hari Siti, memang akan berlaku. Tu cara yang terbaik. Okey, fokus tu ya. Fokus. Sebab ramai orang ada azam tapi tak ada fokus. Tak ada fokus. Dia senang diganggu oleh orang luar. Bila orang marah dia sikit, dah depress, stress, tension. Tak sepasal sakit jantung, semua lengkap, Allah, darah Siti, tinggi semua ada. Betul Siti, saya semalam kan doktor ni kadang banyak belajar kan. Kadang pesakit tu saya cakap dia, awak ni ada, you have everything to be grateful for. Duit ada, semua ada, tapi mata dia, doktor kenapa jadi macam ni? Saya kata, awak tanya kenapa jadi macam ni, masa awak tak sihat tak tanya kenapa saya sihat. Bila sakit, kenapa saya sakit? Ini peluang. Kita sakit bukan sebab kuman kuat, sebab kita lemah. Kenapa kita lemah? Imuniti lemah. Kenapa imuniti lemah? Kerana banyak stres. Kenapa kita stres? Tak pandai kawal minda. Kenapa tak pandai kawal minda? Tidak ada tujuan hidup. Kenapa tak ada tujuan hidup? Kerana tak ada ilmu. Kenapa tak ada ilmu? Pasal tidak niat untuk dekat pada Allah. Saling berkaitan sebenarnya hidup Allah kita ni. berkaitan sungguhlah, ya Tuhanku. Okey, bersama pemanggil ketika ni. Apa dia nak tanya agaknya, Prof? Sila. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, bersama siapa ni? Saya Muhammad Khair dari Perak ya. Silakan soalannya Cik Her. Assalamualaikum Prof Muhaya. Terima kasih. Saya amat tertarik untuk membincangkan apa yang telah dibicarakan oleh Prof dalam program radio pada pagi ini. Saya melihat bahawa azam baru bagi setiap rakyat, bagi setiap kita dan juga setiap rakyat Malaysia ialah mereka mestilah mentransformasikan pemikiran mereka, iaitu daripada mencari ilmu untuk mendapatkan CJ semata-mata, tetapi untuk mencari ilmu untuk menguasai ilmu itu sendiri. Tepat sekali. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, banyak kalangan warga kita yang hanya mencari ilmu untuk mendapatkan CJ semata-mata, dan apabila tamat pengajian mereka di sekolah ataupun di pusat-pusat pengajian tinggi, mereka tidak langsung memikirkan untuk membaca buku-buku selain daripada bidang mereka. Yang kedua, saya melihat bahawa
proses mencari ilmu itu sebagai satu persiapan menghadapi cabaran. Betul. Iaitu mereka perlulah membaca ilmu-ilmu yang lain daripada bidang mereka. Betul. Contohnya mereka mestilah membaca buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi, perniagaan, politik, fizik, kimia, biologi, pertanian, agama dan lain-lain lagi. Kerana inilah menjadi value added untuk mereka bersaing dalam dunia globalisasi dan dunia liberalisasi pada hari ini. Yang ketiga ialah budaya mencari ilmu, itu mereka mestilah rajin untuk bertanya dan membincangkan bersama kawan-kawan dan juga lecturer dan pensyarah mereka. Kerana kalau kita lihat hari ini, ramai di kalangan anak-anak muda kita, mereka amat pasif apabila untuk membicarakan tentang satu isu-isu yang melanda tanah air kita maupun di luar negara. Mereka kurang bertanya. Kerana saya ingin memetik satu hadis daripada Nabi SAW, al-ilmu qazain mafatihu has-su'al ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahum, yang dirawikan oleh Abu Naim dari Ali, yang bermaksud ilmu itu adalah gudang-gudang. Anak kuncinya pertanyaan. Dari itu bertanyalah, sesungguhnya diberi pahala pada yang bertanya itu, iaitu 4, iaitu penanya, yang berilmu, pendengar dan yang suka kepada mereka yang 3 tadi. Dalam satu hadis lain, Nabi bersabda, iaitu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Maka di sini kita melihat bahawa menuntut ilmu itu di mana sahaja perlu diaplikasikan oleh setiap anak-anak muda kita supaya mereka menjadi manusia yang lebih well-rounded kebolehan mereka. Jadi itulah pandangan saya kepada Prof pada pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Bagus sangat ya. Ya, kita betul. Saya sangat setuju Encik Muhammad Akhir. Saya selalu beritahu student saya, kita belajar untuk tahu, bukan untuk lulus. Kalau kita belajar, kadang agama boleh tertipu ya. Kita ambil agama sampai tinggi, tetapi untuk PhD kita dapat title doktor. Tetapi kalau kita tak memasyarakatkan ilmu kita, kita tidak menggunakan ilmu kita, maka sia-sia saja. Dan saya tertarik apa yang Encik Muhammad Akhir kata. Yang penting, saya ingat pernah dengar satu ustaz cakap, satu gedung akhlak diperlukan untuk mendapat 1 dirham ilmu ke apa. Maknanya untuk kita dapat ilmu, untuk akhlak sangat penting. Dan saya rasa semalam saya dengar perbincangan Ustaz Fawaz tentang remaja dan ilmu. Kalau boleh minggu depan ni, Selasa malam besok, remaja dan akhlak. Akhlak ni benda saya nak sebut sangat. Pasal dalam kehidupan kita ni Siti, kita perhatikan, kalau orang jumpa kita tu, lepas orang jumpa kita tu, orang suka ke orang tak suka? Apakah perasaan orang lepas jumpa kita? Lagi seronok ke lagi susah hati? So kalau kita ni lepas orang jumpa kita, kita cakap, oh saya mulut laser, bangga cakap mulut laser tu. Lepas jumpa kita orang tu kecil hati, na'udzubillah, kita tak nak macam tu. Padahal saya mendengar kisah Sayyidina Abu Bakar, dia tertinggi suara ke apa entah dengan orang tu. Dia cari balik orang tu, dia cakap tolong tinggi suara balik pada saya. Punya takut kita menyusahkan orang. Sebab itu saya kata, dalam pelajar bidang apa, bidang doktor sekalipun, kalau jadi pakar pun, kalau kita hanya di Menara Gading tahu banyak research paper, bertimbun-timbun buat buku, tapi kita tidak memberi ilmu kita dalam bentuk penulisan di surat khabar ke di mana-mana, di surau yang paling dekat pun beri ilmu. Walaupun kita antara keluarga, the family gathering, jom saya baca satu hadis, beri sikit walau kita tahu. Jangan. Baru tadi saya cakap dengan student di UKM tadi, kadang-kadang kita ada ilmu, kita nak ajar orang ya. Di UKM kita ada 4 tahun masters. Si tahun 4 ni dah pass, almost pakar. Saya kata, anda ajar tak junior? Kalau tak ajar, demi tak menguasai ilmu. Jadi kadang kita malu, nanti kalau saya ajar orang kata nak show off. Kita dah sangka buruk. Kita nak sebut, nanti orang kata, perkataan orang kata jangan sebut. Allah kata, bila kita buat sesuatu dengan niat yang baik, insya-Allah Allah tidak akan campakkan perasaan buruk pada orang. Jadi kalau satu lagi, kalau hidup kita ni kita sangat bergantung pada orang kata, maknanya kita seeking for approval of others, dan seolah-olah kita kata gini, pendapat anda tentang saya lebih penting daripada pendapat saya dan Allah tentang saya sendiri. Jadi kalau kita hidup nak suka hati orang, takut orang kata, habislah. Betul. Jadi orang paling bebas ialah orang yang bebas daripada approval orang lain. Jadilah kita orang macam tu. Kita buat ni Siti, fokus itu redha Allah, redha Allah. Manusia suka tak suka, dan jangan takut. Kadang kita nak buat nanti tak dapat ni, tak dapat pangkat. Jangan. Rezeki tangan Allah. Betul. Banyak orang dia takut nak bergerak, nak buat cakap, nanti kena
pulau dan sebagainya. Pulau. Jangan. Rezeki tangan Allah. Siapa yang buka mulut kita, siapa gerakkan intestin, siapa keluarkan air liur kita, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Okey, menarik tu. Memang sangat mencintik keinsafan saya. Harapnya pendengar pun begitu juga, Prof, ya. Dan kita ada cuma lagi kiriman SMS daripada anda. Okey, kirimannya berbunyi begini. Okey, katanya saya nak mula positif tapi suami banyak alasan, tak bernama kan. Okey, Azizah Saleh kata saya nak mula positif tapi suami banyak alasan. Dan Cik Nasir pula tanya katanya sambutan tahun Masihi lebih hebat dari Hijrah. Saban tahun macam tu, Prof. Dan ramai Muslim tahu apa itu tak tahu apa itu hukum tahun Hijrah. Dan saya semalam sembang dengan kawan saya, Prof. Saya kata ni selamat tahun baru. Saya kata belum lagi Lati. Kata kita kan dah 1432, akak tak main tahun Hijrah, akak Masihi. Terkejut saya. Jadi mungkin Prof, sedikit pandangan. Allah. Satu lagi, saya kata orang yang paling kuat ialah orang yang yakin dengan Allah. Kita orang Islam ni, kita mesti rasa bangga kerana keislaman kita. Kita mesti rasa kuat kerana Allah bersama kita. Dan kita mesti yakin kalau kita menjaga urusan akhirat kita, jangan risau tentang urusan dunia. Pernah pasien saya semalam, dia nak buat operation, tapi satu operation mata dah buta ya, sebabkan pembedahan tak jadi kan. Dia kata apa? Saya tak nak pembedahan, Prof, takut satu lagi jadi macam tu juga. Tengok. Jadi bertahun-tahun tak nampak kerana takut. Macam perasaan takut tu, perkataan takut jangan sebut kita. Orang yang takut pada Allah tidak takut pada apa-apa. Orang yang tak takut pada Allah banyak takut pada semua perkara. Dan antara keimanan dan ketakutan, lagi besar kepercayaan kita pada Allah, lagi kuranglah ketakutan kita. Lagi kurang keimanan kita, banyaklah ketakutan kita. Jadi hari ini saya menyeru diri saya, pesakit saya, semua orang, jangan sebut perkataan takut. InsyaAllah boleh. Yakin Allah beri. Saya menjadi hamba Allah yang baik. Saya akan bersedekah sebelum pembedahan dilakukan pada saya. Bagaimana saya menyelesaikan masalah orang, insya-Allah Allah menyelesaikan masalah saya. Husnuzan saya pada Allah sangat tinggi, dan apa berlaku saya redha. Dan yang beri penyakit ialah Allah, yang akan menghilangkan penyakit ialah doktor dengan izin Allah. Dan jangan terlampau berterima kasih pada doktor. Kalau tak kerana doktor, jangan, na'udzubillah, jangan sebut. Saya takut pasien sebut macam tu. Dengan izin Allah, pertolongan doktor, saya dapat melihat. Jangan, kalau tak kerana doktor saya tak melihat, na'udzubillah, rosak akidah. Kerana dengan izin Allah, semua biiznillah. Semuanya sekecil-kecil perkara kan, Prof. Allah. Jadi yang soalan tadi yang dikata negatif tu macam ni. Orang yang banyak alasan selalunya orang yang banyak ego. Alasan sebenarnya menutup. Ialah satu cara ego nak memberi alasan supaya dia tak boleh buat sesuatu kerana ego lah. Kenapa saya tak pandai belajar? Pasal guru tak pandai mengajar. Kenapa saya ni garang? Pasal ikut perangai ayah saya. Jadi bila sesuatu yang kita berlaku pada kita, kita letak dia punya sebab di luar yang kita tak boleh ubah. Kita tidak boleh mengubah orang, Siti. Tidak boleh mengubah suasana. Hanya boleh mengubah diri kita. Tetapi selalunya yakinlah, bila kita mengubah diri kita, confirm akan berubah luaran. Siti bayang, orang yang baik tinggal di dunia yang baik. Orang yang jahat tinggal dalam dunia yang jahat. Kita boleh satu bilik, tapi kalau orang jahat, dia nampak semua orang jahat. Pasal dia banyak kejahatan, dia akan nampak kejahatan. Kita ni sensor, yang dalam nampak yang luar. Dunia di luar cermin dunia dalaman kita. Jadi kalau kita nampak semua orang jahat, kita banyak kejahatan. Kalau kita tak percaya semua orang, pasal kita pun tahu ada banyak kejahatan, pasal kita mungkin pernah buat jahat tu. Tapi kalau kita ni nak baik dan penuh kecantikan, kita akan nampak kebaikan dan kecantikan dari semua orang. So kita berjalan di dunia seronok, happy. Wah, seronoknya hari ni, insya-Allah. Tiap-tiap hari satu mukjizat pada saya. Kerana hari inilah modal pada saya. Saya punya currency nak guna. Pahala tu currency saya. So saya duk cari pahala. Nak mengumpat tak berani, Siti. Saya betul. Jadi siapa buat alasan tu pada suaminya, kita jangan saya tak nak berubah lah, pasal suami saya buat alasan. Dan alasan lagi kita. Okey, suami saya tak nak berubah, insya-Allah saya berubah dulu. Tak ada manusia yang jahat. Ingat, baby semua baik. Dan kita ada baby dalam kita. Tapi pembesaran kita, badan menjadi besar, menjadi matang. Tapi kadang sifat bersih menjadi kotor. Tak nak macam tu. Kita, kenapa kita suka baby, Siti? Suci bersih. Suci bersih, tidak mengumpat, tidak judge orang, tidak dengki, tidak khianat.
bersih. Baliklah semula ke fitrah asal kita. Sebab tu bila kita puasa, Aidilfitri, fitrah yang semula jadi, zakat fitrah kita. Jadi baiklah pada kebaikan itu. Jadi saya seru pada puan ni, kalau si suami tak nak berubah, kita berubah dulu. Dan tadi pun sempat saya dengar segmen motivasi pagi kan. Dia kata jangan kita selalu ikut orang kata resam bangau kan, asyik menyalah betul kan. Nyudah nasib baik ular mengaku kenapa makan katak sebab tu makanan. Kalau ular pun bagi lasan, saya ingat tak habis pusing dunia ni. Ular paling bijak. Sebab tu bayangkan kenapa pantun Melayu ada macam tu. Mana orang tu dah fikir dah semua ni, tapi kita tak nampak. Kita guna sebagai lalu kanak-kanak. Okey, bersama dengan pemanggil berikutnya di talian, kita bercakap tentang azam baru bersama dengan Prof. Dr. Muhayya binti Muhammad ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa ni? Saya Linda. Puan Linda dari mana, Puan? Dari Selangor. Silakan, Puan. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor kerana sejak saya banyak mendengar pandangan beliau, komen isu ilmu telah dapat mengubah kehidupan saya sekarang. Dan memang betul sejak saya menghayati perkara-perkara yang berkaitan tentang Islam, memang realiti kehidupan memang kat situ. Apa-apa masalah, apa-apa segi masalah, kalau kita memang berpaksi kepada Islam, berubah. Dulu saya selalu marah suami saya. Tapi sekarang dengan banyak motivasi dari doktor, saya ingin memaju ke hadapan. Alhamdulillah, syukur. Kalau sebut nama Allah sekarang saya takut sangat. Alhamdulillah. Nikmat besar tu. Ya Allah, doktor, saya tak tahu macam mana nak marah anak pun. Sekarang saya cepat-cepat rujuk cara yang betul. InsyaAllah memang Allah mudahkan semua, doktor. Subhanallah. Dalam keadaan saya amat tenang sekarang. Alhamdulillah, syukur. Sangat indah. Walaupun pernah dulu tersungkur, doktor. Alhamdulillah, syukur. Tapi Allah hidayahkan saya bagi saya hidayah dari seorang anak yang banyak melindungi kami dengan suami. Alhamdulillah, nikmat. Hingga anak saya gemar. Saya ingin jumpa Profesor tu. Anak yang ikut Prof. Anak. Dia umur berapa? 12 tahun. Alhamdulillah dia sempat berjalan dengan IT minggu lepas. Dia banyak kalau saya lupa, Mama hari ni hari Rabu program Profesor. Banyak. Kerana dia tahu kelemahan saya. Selama ni saya tak dapat menerima teguh tunjuk ajar orang, menyalahkan Islam. Saya kata Islam bukan sesuai untuk kita nak macam, tapi hanya doktor banyak baca untuk saya, doktor. Terima kasih, doktor. Terima kasih, Alhamdulillah. Allah temukan saya dengan doktor dengan juga IT. Terima kasih Puan Linda. Assalamualaikum. Suara Puan Linda ni seorang yang solehah ya. Suara memang suara lembut dan baik, ibu sejati, insya-Allah. Tahniah besar. Tahniah. Kadang kita ni bila kita berubah tu, subhanallah, kita nampak tiba-tiba bila Allah buka hijab, masya Allah, hidup sentiasa nikmat. Tahniah, Puan. Betul kan? Sebab sebaik-baik manusia tu bukan tak pernah buat salah. Sebab kita bukan malaikat, tapi sebaik-baiknya orang yang sentiasa bertaubat. Tu baca dari Prof juga tu. Okey, lagi kiriman SMS Nurliza Muhammad Haris kata apa? Sesungguhnya kejayaan kita di dunia dan akhirat adalah sejauh mana kita dapat mentaati semua perintah Allah dengan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam orang Inggeris dia kata gini, kehidupan kita is not your duration but it's your donation. Jadi hidup kita ni, kejayaan diukur bukan apa yang kita capai, tetapi apa yang kita beri manfaat. Betul. Jadi bangun pagi saya beritahu student dan postgraduate UKM, pakar, hari ini tanya bagaimana saya memberi nilai kepada semua kerja saya untuk memanfaatkan orang. Belajar niat jadi pakar yang baik supaya dapat menolong orang. Itu saja. Saya ingat Prof dan juga pendengar, saya teringat satu kata-kata yang pernah saya baca. Katanya kita bina hidup dengan apa yang kita dapat. Kita kerja dapat duit, dapat harta, kumpul dengan apa yang kita dapat. Itu kita bina hidup dengan apa yang kita dapat. Tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Keikhlasan, kemaafan, apa dia. Masya Allah, very good. Betul, tepat sekali, Steve. Bagus. Itulah orang banyak membaca. Bagus. Okey, Prof, bersama lagi pemanggil. Ramai nak berkongsi pandangan ataupun pertanyaan dengan Prof. Bercakap tentang azam baru, bukan sekadar angka tetapi apa matlamat tujuan kita. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sriani. Saya Kak Timah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum Kak Timah. Kak Timah pendengar Prof bercakap setiap hari hari Rabu. Sila. Banyak yang kita dapat dan sedih dan sayu jugalah kerana banyaklah orang mendengar saja tapi tak buat macam mana Prof tu abak Tak apa. Semoga dapat macam Prof duduk di mana, semoga di bawah semua dapat
ilmu yang Prof cakap. Dan terima kasih pada IKIM FM yang banyak menyumbang ke arah nak membina ummah kita. Alhamdulillah. Tapi Kak Timah teringat juga Prof kata ada yang kita dengar, Allah tak merubah nasib seseorang kecuali kita yang merubah diri kita sendiri, Prof. Tepat sekali. Tapi kita ni banyak merubah di luaran saja. Betul. Macam kita, maaflah kata, bukanlah kata Kak Timah sendiri pun nak cantik, kita banyak pencari alat-alat kosmetik. Betul. Nak cantik muka, nak cantik memang tidak salah kecantikan, tapi kita sayang, kita lupa di dalam, kita lupa nak mencantikkan pasal pandangan Allah bukan di sekitar indahnya alam, pasal Allah yang mencipta alam. Tapi Allah memandang indahnya di dalam, iaitu hati kita. Dan di samping hati, pemikiran kita yang waras, Doktor. Betul. Sekarang ni Kak Timah banyak ke majlis-majlis ilmu dan banyak dapat manfaat ustaz-ustaz bercakap dengan butiran kata sebenarnya ustaz ni menyambung warasatul anbiya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencantikkan kan. Betul. Dia kata kita banyak ke majlis-majlis ilmu ni yang saya sedih dari diri saya sendiri lah, Prof. Banyak lagi belajar ilmu ni, fikiran kita masih tak terbuka lagi. Dan masih sempit. Kadang-kadang kita tidak dapat menerima kadang-kadang masalah orang yang bagi tahu kat kita. Macam mana kita nak buat tu, Prof? Boleh, okey. Kak Timah pun ada buku di sini. Tadi ada tajuk Indahnya Islam. Sekarang ni kami belajar apa artinya saya menganut Islam. Betul yakin ya? Di sini banyak lagi. Pasal kita kena ada buku ni, kita ada guru. Tapi bila beli buku, kita baca buku dengan berguru pun kita kurang. Tapi bukanlah kita nak mengatakan siapa. Memang apa yang Prof kata tu memang betul. Apa yang kita alami, apa yang kita tengok sekarang masyarakat kita. Rajin-rajin ke kuliah, tapi kadang-kadang sempit pemikiran. Pemikiran tak terbuka. Macam mana Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Saya boleh rasa apa Puan Siti Kak Timah nak cakap ni. Kadang-kadang kita ada segolongan. Okey, saya tahulah kalau wanita dah pencin, macam mana mengisi masa masuk kelas agama. Tetapi kita nak masuk kelas agama tu dengan tujuan nak belajar, bukan seperti social club. Nak jumpa tak ada apa, nak buat boring kan. Tak boleh, na'udzubillah. Kita pergi kelas agama tu mengadakan raudhah. Siapa yang tidak berkumpul sekumpulan manusia melainkan menggigit Allah, melainkan malaikat mengelilinginya. Sebab tu kalau saya buat pembedahan, saya mula Fatihah. Okay you all, Islam doa untuk pasien ni, baca Fatihah. Sekarang ni malaikat mengelilingi bilik operating theater ni, kita semua doakan pesakit ini. So kita kena macam tu. Jadi kalau kita pergi ke kelas agama pun kerana Allah nak memperbaiki diri. Dan saya faham Kak Timah, kadang perempuan duduk sama-sama tu dia mengumpat sana mengumpat sini, biasa. Jadi saya nak sebut ni, bahasa Inggeris dah kata, orang yang kecil cerita pasal orang, orang yang besar sikit cerita pasal event, orang lagi besar cerita pasal isu dan bagaimana mengatasi masalah. Tengok kita ni orang yang fokus pada solusi atau fokus pada masalah. Kalau kita fokus pada masalah, katakanlah suami kita bermasalah, kita jumpa orang cerita masalah suami, tak cari penyelesaian. Orang yang bijak 20% masalah. Ada masalah, bagus. Bila masalah bagus ini, bila masalah kita mencari langkah mengatasi masalah, kita membesar. So yang kita kata kita hidup 1 tahun 70 kali atau 70 tahun tu, kita dapat masalah 5 hari ni, kita atasi 2, kita dah increase by 40% kemahiran minda, kemahiran fizikal, kemahiran apa-apa intelek kita bila kita atasi masalah. Jadi kalau dekat macam Kak Timah kata, okey, mungkin tutup aurat, okey, dia pergi kelas pakai tudung, keluar kelas tak kan, bila pergi kelas pakai tudung, majlis perkahwinan set rambut kan, pergi umrah pakai tudung, semayang tak tinggal, balik umrah tinggal semayang, tak tutup aurat. Jadi kita ini yang orang masih confused. Tapi kita saya nak cadang macam ni, jujur diri saya, kita jangan hukum orang. Kita tak tahu, mungkin lebih bertaubat pada kita. Jadi kalau kita dengar ceramah agama, jangan kita tamsil orang tu, jangan. Kita dengar apa-apa di Hakim, apa saya cakap ni, cuba lihat betulkan diri kita. Jadilah kita sibuk memperbetulkan diri kita, tak nampak salah orang. Bila kita mula dengar dia tu na'udzubillah, okey, dia kita mula nampak buruk orang, sedangkan banyak benda yang baik berlaku, duk nampak yang salah. Betul tak? Surat khabar kita highlightkan benda yang tak elok. Kenapa? Jadi fokus manusia ni, saya kata Siti, saya buat eksperimen dalam lecture hall semalam di Shah Alam. Ada 200 orang katakanlah. Okey, puan bangun tengok berapa orang pakai tudung biru, dia pun tengok sekeliling, 3 orang. Kejam mata, berapa orang tudung hijau,
Allah tak nampak, Prof. Pasal apa? Tadi Puan fokus pada biru, nampak biru. Kalau fokus pada hijau, nampak hijau. Jadi maknanya apa? Kita akan nampak apa yang kita fokus. Jadi kita bangun pagi, bila ada skrip kehidupan kita, kita fokus kita nak baik, nak jadi isteri yang taat, menantu yang baik, sebagainya, murah hati. Bila kita baca skrip tu, kita nampak, oh, baik. So dengan sendiri, insya-Allah, dengan niat kita, semua amalan bermula dengan niat, Allah akan memberikan peluang kita untuk jadi apa yang kita hendak tu. Fokus, tukarkan fokus. Macam channel. Buka IKIM, channel hidayah, channel berkah, channel syurga. Buka channel lain, channel yang kurang elok. Jadi tukar channel hidup kita. Jadi kalau wanita yang pergi ke majlis ilmu, tolong jaga percakapan. Kalau dalam masjid, jangan berbual hal dunia, diam. Dah keluar masjid baru cerita. Ni dalam masjid cerita macam-macam nak masak apa, itu tak usah. Tuhan marah, Tuhan murka macam tu. Dalam majlis ilmu diam. Tapi nak tahu kita bagus tak bagus, ustaz bercakap, kita bercakap. Na'udzubillah. Jadikan majlis ilmu. Saya pernah saudara saya dulu masa muda, dia ketawa. Pergi mendengar, balik mengumpat. Pasal kita perempuan je, kita buat majlis ilmu tu macam biasa. Sepatutnya kita mesti penambah baikan. Makin banyak ilmu, makin tu. Dan kadang ada sifat macam ni. This way I call it false security. Masa muda banyak buat dosa, tetapi bila tua ni ada pencen, tak ada apa, saya masuklah majlis ilmu, belajar tajwid, bagus, tetapi rasa dah baik dah, rasa diri dah baik dah. Terus kata pula, kesian Prof, orang tu tak ada hidayah kan, tak pernah. Jadi dia rasa ujuk, dia dah bagus. Tengok orang tu tak pergi, na'udzubillah. Jangan takut. Dan saya tertarik, ada statement saya usrah minggu lepas di rumah saya, ustaz tu kata gini, wanita ni dia menunjukkan aurat dia kepada orang dia sayang. Jadi kalau kita tidak menjaga aurat kita, berarti kita nak tunjuk aurat kita pada orang di luar. Jadi kita ni sayang suami ke sayang pada orang lain? Saya nak menyeru diri saya, keluarga saya, anak-anak saya sini. Kalau kita tak jaga aurat kita, tengok, saya ni buka aurat saya ni pada public, dan suami saya tengok benda yang sama. Tak eksklusif lah suami saya. Bila kita eksklusif, suami kita pun tak eksklusif dengan kita. Jadi kalau semua wanita menjaga aurat dia, selamatlah negara. Nombor dua, orang kata macam mana nak ada keamanan dunia? Senang aja. Senang sangat Siti. Tentukan orang ada keamanan dalam diri. Kalau semua orang aman dalam diri, satu dunia aman. Ini kita dalam dah berkecamuk, nak betulkan orang, tak boleh. Dan ramai di antara kita zahir sihat, tapi luar dia sihat, tapi emosi tak sihat, dalaman tak sihat. Saya nak sebut bahasa Inggeris, IQ, kepandaian memberi kita kerja, tetapi EQ, intelligent emotional quotient, memberi kita promosi. Jadi kalau doktor ramai pun, banyak jadi doktor, tapi EQ doktor rendah, tak menghormati pesakit. Macam doktor saya kata tadi, doktor kata apa, mata awak ni jangan buat, nanti jadi macam tu juga. Telah menghancurkan harapan pesakit. So doktor-doktor semua tolong jadi doktor yang mukmin dan mukminah dan holistik dalam bekerja hari-hari. InsyaAllah ya. Okey, bila bercakap tentang tadi kan, Prof dia sebut bila kita mungkin masa muda tak ada masa untuk menuntut kata bekalan akhirat. Kalau umur dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, waktu itulah kita nak mencari dan sebagainya. Kan pergi masjid pun kita rasa macam dah cukup dah kan. Saya katakan juga untuk diri saya, kita takut kadang-kadang kalau dulu kan orang kita berpandangan kalau semayang cukup, puasa, zakat, insyaAllah syurga. Tapi sebenarnya pada hari ini kita kena buka minda kita lebih luas. Saya katakan diri saya, orang masuk neraka bukan sebab tak semayang, bukan sebab tak puasa, tapi mungkin sebab ada iri hati pada kawan, hati tak bersih. Dan juga muflis, saya mengumpat. Dan juga orang masuk neraka, orang masuk syurga bukan sebab dia banyak buat kebaikan, solat penuh, tapi kadang-kadang ada hati yang baik. Rahmat Allah. Saya nak sebut kita kalau kita buat, saya pernah dengar, saya tak ingat mana, kalau kita buat semua rukun Islam, sikit saja 5%, tapi number one, tunggak hidup kita amar makruf nahi mungkar. Tapi banyak manusia senang amar makruf, nak nahi mungkar payah. Nak tegur, macam saya tegur orang tak pakai tudung aurat, memang risiko pada saya. Orang akan tak suka pada saya, orang akan menghukum saya, orang akan mencari kesalahan saya. Tapi saya tak fikir semua tu. Saya cakap kita buat apa-apa kerana Allah, kita bebas daripada apa anggapan orang, kita bebas daripada penganiayaan orang. Kalau Allah menjaga kita, tidak ada satu kuasa seluruh dunia bergabung tidak boleh menghancurkan kita. Itu keyakinan. Dan juga mungkin untuk diri saya juga dan juga pendengar, Prof, kita kadang-kadang lebih suka lihat siapa yang cakap, tapi tak lihat apa yang dia cakap. Betul. Tepat sangat. Mungkin di akhir ini Prof dapat disimpulkan. Kalau boleh kita biarlah cepat sangat. Kalau boleh Prof simpulkan, kita tak naklah bukan setiap tahun
saban hari tu tak nak makin hari makin teruk. Kalau boleh kita nak makin hari makin baik. Betul. Seperti mana kata Prof, amat malang kalau hari ni lebih teruk dari semalam. Betul. Dan kesimpulan untuk tahun baru. Okey, tahun baru yang pertama sebelum tu nak beri tip kesihatan satu. Saya kena sebut benda ni. Saya nak cadangkan semua orang ada benda yang panggil dental floss. Floss gigi. Saya perhatikan kebersihan gigi. Saya bukan doktor gigi, tetapi saya berinteraksi dengan pesakit. Kebersihan gigi amat tidak dijaga. Ya, so dari segi saintifik, bila kita tak buang celahan gigi, maka kuman akan timbul dan kuman tu terpaksa melawan, antibody kita terpaksa melawan kuman dalam celahan gigi. Maka kuman antibody untuk melawan penyakit lain kurang, maka imuniti akan turun. So cadangkan jaga dental floss. Dan isteri suami, kalau isteri nak sayang suami, jaga hidung, tentukan nafas jaga. Jangan nafas kita berbau. Itu tip kesihatan hari ini. Okey, untuk menyimpulkan, kita nak tentukan bahawa setiap hari kita nak tentukan setiap hari adalah berjaya. Macam mana? Satu, fokus kita. Nombor dua, erti kita hidup pada hari itu. Dan etika kita dalam apa kita buat. Okey, fokus, erti, etika. Etika tu, etika kita dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri, dengan pembantu rumah, dengan mak saudara, dengan pekerja bawah, semua jaga etika. So kalau setiap hari berjaya, kita tak dapat akan berjaya. So tentukan setiap hari efektif. How to be effective? Apa kita buat? Lillahi ta'ala. Mencari redha Allah. Dan ingat 5 perkara. Iman ke nafsu, pilihan raya kita tadi. Dosa ke pahala, syurga ke neraka, taat ke maksiat, Allah redha Allah murka. Dan 5 peringkat ni menentukan 5 sakratul maut kita. Macam mana nyawa kita keluar, dia rentak dari bulu roma ataupun keluar macam ciri. Yang kedua, bila masuk ke taman kubur, taman syurga ke kawah neraka. Yang ketiga, bangkit semula bawah lindungan arash ke matahari sejengkal berpeluh sampai lemas. Yang keempat, buku timbangan daripada tangan kanan atau tangan kiri, atau dari belakang. Yang kelima, titian sirat macam kilat ke ataupun jatuh cambuk-cambuk masuk dalam neraka. Na'udzubillah. So itu Siti. Jadi azam tahun baru ke tak, pada saya tak ada tahun baru, tahun apa. Yang penting setiap hari kita hidup seolah-olah kita akan mati esok. Beribadah macam mati esok, bekerja macam Nabi kata hidup selama-lamanya. Dan bila jumpa, nak cadangkan suami isteri. Bila jumpa suami isteri, bayangkan ini kali pertama dan kali terakhir berjumpa dia. Kalau dengan pekerja pun, saya cadangkan Siti sebelum kita balik minta maaf pada semua pekerja. Dan bagi bos-bos yang ketua jabatan, nak balik jumpa staf, cakap terima kasih, bagi feedback, you did very well today, bagus, anda semua bekerja dengan baik, beri kata-kata motivasi, beri penghargaan, sebut kebaikan, jangan suka mengkritik. Tiap-tiap hari niat, saya akan fikir benda yang baik, bercakap perkara yang baik, dan membuat tindakan yang baik. Dan tiap-tiap hari saya akan bercakap dengan baik, penuh kasih sayang dan sangat perhatian pada semua orang. Okey, saya diminta memberi promosi pula. Saya malu juga ni, program saya sendiri saya beri promosi. Benda yang baik, sila doktor. Okey, insyaAllah pada 29 Januari hari Sabtu bermula 8 pagi hingga 5 petang. Oh, saya kena kerja kuat ni, satu hari dengan saya saja. Di bengkel Kuasa Minda ke arah sikap yang positif. Di Dewan Besar IKIM pada hari Sabtu ya. Dan slot modul kita ada. Yang pertama pagi modul 1, Kuasa Minda, sedarkah anda? Banyak kita ni buat benda tak sedar. Ya. Yang kedua, modul kedua, sikap positif, mukmin proaktif. Bagus, proaktif berarti kita membuat benda tu berlaku. Orang reaktif ni tunggu apa yang berlaku. Masyarakat kita dari kesihatan reaktif, tak nampak baru datang. Dan yang ketiga, modul ketiga, memanfaatkan kuasa dan masa. Dan saya nak sebut tentang penyakit mata sikit. Ada kawan saya, saudari Munaizah, dia kata mata dia sakit, berdenyut merah dan sebagainya. Dan rasa sakit. Dan ada soalan tadi pun tanya, saya nak tegur lah, kalau boleh SMS tu boleh tak buat ejaan dengan betul. Sebenarnya cara kita menulis SMS dan Facebook melambangkan personaliti kita. Kalau kita buat SMS tulisan saya pun nak baca pun pening, maka kita seorang yang berkecamuk fikiran. Cuba hormati orang dengan memberi ejaan yang tepat dan betul. Pada kaum remaja dalam Facebook, cuba belajar eja betul. Lama-lama kita lupa ejaan yang betul. Ya? Jadi kalau kita sakit mata, yang tanya 2 soalan. Kita nampak atau tidak, dan sakit atau tidak. Kalau mata kita merah, tak nampak dan sakit mata, jangan pergi doktor biasa, terus jumpa doktor mata. Dan pada semua pengamal doktor perubatan, kalau pesakit ada mata merah, kalau mereka tidak nampak, mengganggu penglihatan dan sakit, harus dirujuk segera kepada pakar. Okey, di mana kesimpulannya untuk topik kita menerusi segmen Islam itu Indah hari ini. InsyaAllah. Kata Prof, boleh cakap tahun baru, azam tahun baru, saya kira
tak ada istilah tahun baru ke tidak, yang penting hari-hari itu kita berazam. Hari-hari baru, tepat sekali Siti. Dan saya nak sebut boleh 4 perkara. Dunia terbina atas 4 perkara. Keadilan pemerintah, ilmu para ulama, kedermawanan orang kaya dan doa orang fakir. Jadi kita jangan pandang remeh orang fakir. Kita mesti tolong orang fakir, suruh mereka doakan kita. Dan siapa pergi R&R toilet, tolong bawa ada duit, beri duit lebih, bagi $1 or $2. Dan pada orang yang berada, yang duit banyak, kalau beli goreng pisang tu RM2 ke RM3, berilah RM5, tak payah ambil balik lah. Dan kalau kita shopping beribu-ribu, beli dekat Bonia, kedai besar-besar tu, berilah tip pada, kita belanja RM2,500 untuk beg, berilah duit RM10 pada cashier tu untuk dia lunch. Apa salahnya? Saya menyeru pada semua orang, insyaAllah. Okey, tahun baru hanyalah angka semata-mata, tapi yang penting setiap hari tu adalah azam baru. Dan kalau kita nak bina azam, kata Prof tadi, tunjangnya tujuan hidup kita. Betul, tepat sekali. Marudhillah. Sesungguhnya dunia itu jambatan ke akhirat ada 2, kanan syurga, kiri neraka. Nak yang mana pilih sendiri. Jadi kita hari ni nak beli tiket neraka ke tiket syurga? Okey, terima kasih diucapkan kepada maaf pada pendengar kalau tersinggung. Minta maaf sangat ya. Sama kita. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhaya binti Muhammad yang merupakan pakar bedah lasik dari Prince Court Medical Center dan juga merangkap pengarah perkembangan peribadi dan profesional dari ACMS. Terima kasih Prof. Jumpa lagi di masa mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami di IKIM FM.